Cerpen ini mengisahkan hasrat Mel, iaitu seorang anak muda, untuk berhijrah ke kota dihalang oleh bondanya yang bimbang anaknya itu akan terpengaruh oleh budaya-budaya negatif di bandar. Pada bondanya, Mel masih belum mantap bahasa ibunda dan jati dirinya. Menurut bondanya lagi, warga kota sudah hilang nilai-nilai tradisi seperti cinta akan agama, bahasa, dan bangsa. Ibu Mel mengatakan bahawa kehidupan di kota besar itu sudah tidak lagi mempunyai nilai-nilai tradisinya. Penduduknya yang berbilang kaum, budaya dan bahasa mewujudkan sikap prejudis. Setiap kaum berusaha untuk memperjuangkan kepentingan hak kaum masing-masing. Mel juga teringat cerita ibunya tentang peristiwa 13 Mei yang berlaku di ibu kota itu. Peristiwa tersebut tercetus angkara dasar pecah dan perintah oleh pihak penjajah. Rusuhan kaum itu menjadi sejarah hitam buat negara kita kerana telah merenggut banyak nyawa. Penjajah telah berjaya menyemai sentimen perkauman dalam kalangan rakyat sehingga pernah tercetusnya pertumpahan darah akibat permusuhan antara kaum. Oleh itu, bonda menasihatkan Mel agar memelihara agama, bahasa dan negara supaya terus dihormati dan disegani. Sebagai seorang warga yang bersifat patriotik, bonda memiliki banyak buku lama yang berkaitan dengan bahasa dan sejarah. Buku-buku tersebut kerap kali Mel baca, dan menurut bonda, asas kegagahan bangsa Melayu terletak pada 3 perkara, iaitu akidah Islam, bahasa Melayu dan kesetiaan pada pemerintah yang adil. Oleh itu, Mel nekat untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan lebih banyak sebelum berhijrah ke ibu kota. Dia juga perlu meningkatkan ilmu keagamaan agar tidak terjebak dengan kancah yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri dalam usahanya untuk membina kehidupan baru di sana nanti. Setelah Mel berasa mampu berjuang di kota baru, barulah bonda membenarkannya ke bandar untuk meneruskan kehidupan. Namun, bonda berpesan agar menjaga 2 perkara, iaitu agama dan bangsa. Bonda turut mengirimkan sejumlah buku untuk kawan lamanya yang bernama Munshi melalui Mel. Apabila Mel tiba di bandar, Mel menyerahkan buku-buku tersebut kepada kawannya itu yang pada pengamatan Mel, Munshi merupakan seorang yang sangat mencintai bangsa dan budayanya. Dia tinggal di Tanah Rizab Melayu di sebuah perkampungan tradisi di pinggir bandar. Di bandar, Mel melihat kaum mudanya telah hilang identiti dan jati diri. Akibat sibuk bekerja, Mel tidak sempat bertemu Munshi. Suatu hari, Mel mendapat kabar bahawa perkampungan Munshi akan dibangunkan dengan pelbagai bangunan mewah dan hotel. Apabila Mel mencari Munshi di kampungnya, jentera-jentera berat sedang merobohkan rumah-rumah di situ. Mel sedih melihat buku-buku lama yang telah dibawanya musnah apabila rumah Munshi dirobohkan, namun Munshi tidak kelihatan di mana-mana. Tema dan persoalan. Tema yang diketengahkan dalam cerpen ini adalah tema semangat cinta akan bahasa, agama, bangsa dan budaya yang tersemai dalam jiwa sekumpulan warga negara. Tamsilnya, bonda selalu menasihati saya untuk memelihara cinta akan agama, budaya dan bahasa agar dihormati oleh orang. Seterusnya, persoalan cerpen Munshi. Persoalan pertama ialah keinginan golongan muda berhijrah ke bandar untuk membina kehidupan. Contohnya, saya memohon keizinan bonda untuk berhijrah ke bandar bagi membina kehidupan seperti anak muda yang lain. Persoalan kedua ialah penjajah yang memecah belahkan rakyat sesebuah negara. Contohnya, penjajah di negara kita menjalankan sistem pecah dan perintah sehingga menimbulkan rusuhan kaum.
Persoalan ketiga ialah ketaatan anak terhadap ibunya. Contohnya, saya taat mendengar nasihat ibunya untuk tidak berhijrah ke bandar kerana saya belum bersedia. Persoalan keempat ialah kebimbangan seorang ibu terhadap anaknya. Contohnya, bonda keberatan untuk membenarkan anaknya berhijrah ke bandar kerana bimbang terpengaruh akan budaya negatif. Persoalan kelima ialah kegigihan anak muda mempelajari segala ilmu untuk meneruskan kehidupan. Contohnya, saya tekun belajar pelbagai ilmu yang berkaitan kehidupan sebelum berhijrah ke bandar. Pada bahagian ini akan menjelaskan mengenai teknik penceritaan. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik penceritaan? Teknik penceritaan ialah cara atau kaedah penulis menyampaikan cerita yang dilafazkan dalam plot. Antara teknik penceritaan ialah teknik naratif, monolog, dialog, imbas kembali dan lain-lain lagi. Terdapat beberapa teknik penceritaan dalam cerpen ini. Antaranya ialah dialog. Sebagai contoh, "Tuan, inikah yang bernama Munshi, sahabat baik bonda saya?" Seterusnya, teknik penceritaan yang kedua ialah suspense. Sebagai contoh, "Aku mencari Munshi tetapi tidak berjumpa." Seterusnya ialah teknik kejutan. Ayatnya sebagai contoh, "Saya mendengar kabar bahawa syarikat perumahan akan mengambil alih kampung tradisi yang didiami oleh Munshi dengan pelbagai bangunan mewah dan hotel bertaraf 5 bintang." Manakala yang terakhir ialah teknik imbas kembali. "Saya teringat cerita bonda tentang kota mewah itu yang pernah mencalit sejarah hitam 4 dekad lampau." Seterusnya, plot penceritaan. Apakah yang dimaksudkan dengan plot cerita? Plot ialah susunan peristiwa dalam sesuatu cerita. Bersama dengan watak, latar, tema dan gaya, plot dianggap salah satu komponen asas cerita. Plot terdiri daripada permulaan, perkembangan, perumitan, klimaks atau puncak dan peleraian. Pada plot permulaan, pengarang ingin memperkenalkan watak-watak, latar dan suasana. Sebagai contoh, plot permulaan bagi cerpen ini adalah seorang pemuda yang berhasrat berhijrah ke kota setelah dihalang oleh bondanya. Seterusnya, plot perkembangan. Perkembangan plot mengakibatkan konflik. Peristiwa berkembang kepada peringkat pertengahan cerita, iaitu perumitan. Sebagai contoh, bonda sentiasa menasihati anaknya agar memelihara agama, bangsa dan bahasa. Bonda juga menyimpan pelbagai koleksi buku berkaitan bahasa dan sejarah. Seterusnya, plot perumitan. Pada bahagian ini, pengarang memuatkan pelbagai konflik, kejutan serta unsur-unsur suspense. Sebagai contoh, setelah pemuda tersebut berasa mampu berjuang di kota, barulah bondanya membenarkan dia ke bandar untuk meneruskan kehidupan. Bonda juga mengirimkan sejumlah buku untuk kawan lamanya yang bernama Munshi melalui pemuda itu. Plot klimaks atau puncak merupakan detik ketegangan bagi konflik yang timbul dalam sebuah cerita. Biasanya pada peringkat ini, konflik yang terdapat dalam sebuah cerita menjadi lebih tegang. Contohnya, pemuda tersebut terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehinggakan dia sudah lama tidak bertemu dengan Munshi. Pada suatu hari, pemuda tersebut mendengar kabar bahawa perkampungan Munshi akan dibangunkan dengan pelbagai bangunan mewah. Akhir sekali adalah plot peleraian. Bahagian peleraian merupakan peringkat bagaimana pengarang memindahkan cerita. Terdapat pelbagai cara pengarang menamatkan cerita. Ada kalanya peleraian cerita terbiar atau tergantung dengan penuh suspense. Sebagai contoh, pemuda tersebut merasa sedih.
kerana buku-buku lamanya yang dibawa olehnya telah musnah. Munshi juga tidak kelihatan di mana-mana. Hari ini kita akan belajar tentang latar dalam cerpen Munshi. Mesti murid-murid tidak sabar untuk tahu tentang latar dalam cerpen Munshi ini kan? Mari cikgu tunjuk satu persatu. Latar yang pertama adalah berkaitan dengan latar masa. Ia menunjukkan tempoh atau waktu setiap plot tersebut berlaku seperti zaman, tahun, masa dan lain-lain. Dalam cerpen Munshi ini terdapat dua latar masa yang diberi perhatian, iaitu zaman pemerintahan penjajah, iaitu penjajah telah memerintah negara menggunakan sistem pecah dan perintah, dan yang kedua zaman selepas merdeka, rakyat sibuk mengejar harta dan pangkat sehingga lupa akan nilai bahasa dan agama selepas dijajah. Yang kedua adalah berkaitan dengan latar tempat. Latar tempat pula menunjukkan di mana plot-plot tersebut berlaku seperti kawasan kampung, kota, hutan dan juga lain-lain. Dalam cerpen Munshi ini terdapat 3 latar tempat yang diberi penekanan. Yang pertama adalah di kampung. Buktinya, terdapat ayat di dalam cerpen tersebut yang menyokong latar tempat tersebut, iaitu pada mulanya bonda tidak membenarkan saya meninggalkan kampung untuk berhijrah ke kota. Yang kedua pula, latar di kota. Buktinya, saya berhijrah ke kota untuk membina kehidupan yang lebih sempurna. Dan latar tempat yang ketiga di sebuah perkampungan tradisi di pinggir kota. Buktinya, Munshi tinggal di sebuah rumah yang terletak di sebuah perkampungan tradisi di pinggir kota. Latar yang ketiga ialah latar masyarakat. Latar masyarakat secara umumnya berkaitan dengan budaya, adat dan juga gaya kehidupan sesuatu kumpulan masyarakat. Dalam cerpen Munshi ini terdapat 4 latar masyarakat yang diberi penekanan. Yang pertama adalah latar masyarakat kampung. Saya dan bonda tinggal di kampung. Yang kedua, masyarakat remaja yang tinggal di bandar. Saya dapati masyarakat remaja yang tinggal di bandar kebanyakannya telah hanyut oleh keseronokan kehidupan. Dan yang ketiga, masyarakat yang mengamalkan demonstrasi untuk menunjukkan bantahan. Penduduk kampung tradisi mengadakan demonstrasi untuk menunjukkan bantahan mereka terhadap pencerobohan tanah milik mereka oleh pihak berkuasa. Dan latar masyarakat yang terakhir ialah masyarakat yang cekal dan berani. Anak-anak bangsa pada zaman dahulu cekal dan berani meneroka hutan untuk dijadikan bandar pelabuhan yang terkenal. Nilai atau nilai-nilai murni bermaksud sikap ketinggian seseorang atau sebuah masyarakat dari segi pemikiran dan tindakan. Nilai pertama dalam cerpen Munshi ialah nilai patriotik. Contohnya, bonda menasihati watak saya agar sentiasa memelihara bahasa ibunda dan agama. Bonda berusaha untuk menanamkan semangat patriotik dalam diri saya dengan harapan watak saya menjadi seorang pejuang yang berani mempertahankan nilai dan kepentingan bangsa sendiri pada masa hadapan. Nilai kedua ialah nilai ketaatan. Contohnya, saya tidak membantah ketika ibunya melarang dia berhijrah ke bandar. Watak saya amatlah patuh akan arahan bondahnya untuk menangguhkan pemergiannya ke ibu kota atas faktor ilmu dan pengalaman dia yang masih cetek. Nilai ketiga ialah nilai berdikari. Nilai berdikari dapat dilihat melalui watak saya yang berhijrah seorang diri ke ibu kota untuk mencari kerja yang dapat menjamin kehidupan yang lebih sempurna untuk masa depannya. Nilai keempat ialah nilai kegigihan. Contoh pertama, kita dapat lihat bahawa anak-anak bangsa pada zaman dahulu cekal dan berani meneroka hutan untuk dijadikan bandar pelabuhan yang terkenal. Contoh yang kedua pula, watak saya berusaha menjejaki rumah Munshi sehingga berjaya berpandukan peta yang dibekalkan oleh bondahnya. Nilai yang kelima ialah nilai tanggungjawab. Nilai tanggungjawab dapat dilihat melalui watak bonda yang menjaga khazanah nenek moyangnya yang berupa kitab-kitab lama bertulisan Jawi yang tidak ternilai harganya dengan begitu cermat.
Nilai yang keenam ialah nilai amanah. Contohnya, watak saya menyampaikan amanah bondahnya, iaitu menyerahkan buku-buku kepada munshi ketika watak saya pergi ke bandar. Nilai yang terakhir atau nilai yang ketujuh ialah nilai hormat menghormati. Watak saya mempunyai nilai hormat menghormati dalam dirinya kerana dia sangat menghormati munshi sebagai seorang pejuang bahasa. Pengajaran pula merujuk kepada peringatan atau pedoman daripada peristiwa dan tindakan seseorang individu atau masyarakat. Pengajaran pertama dalam cerpen munshi ialah kita hendaklah mentaati kedua-dua ibu bapa kita agar hidup lebih diberkati. Watak saya menangguhkan keinginan yang meruap-ruap dalam dirinya untuk mencari pengalaman baharu sebagai warga kota kerana niat tersebut tidak direstui oleh bonda. Pengajaran yang kedua ialah kita mestilah rajin membaca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Watak saya rajin mengkaji teks sejarah Melayu, hikayat Hang Tuah dan kitab-kitab lama bertulisan Jawi milik ibunya. Pengajaran yang ketiga ialah kita hendaklah gigih apabila melakukan sesuatu pekerjaan. Anak-anak bangsa pada zaman dahulu cekal dan berani meneroka hutan untuk dijadikan bandar pelabuhan yang terkenal. Pengajaran yang keempat ialah kita tidak boleh mudah berputus asa apabila menemui kegagalan. Watak saya meminta izin ibunya sekali lagi apabila sudah lebih bersedia untuk tinggal di kota, walaupun hasratnya itu pernah ditolak oleh ibunya. Pengajaran yang kelima ialah kita mestilah mencintai budaya sendiri agar tidak hilang di telan zaman. Munshi berpakaian lengkap dengan tongkolok dan berbaju Melayu, bersamping serta menggemam keris semasa watak saya ke rumah beliau. Pengajaran yang keenam ialah ibu bapa mestilah bertanggungjawab dalam menjaga anak-anak mereka. Bonda berberat hati untuk melepaskan anaknya pergi ke bandar kerana dia bimbang anaknya akan terpengaruh akan perkara-perkara negatif yang berlaku dalam kalangan remaja yang hidup di bandar. Pengajaran yang ketujuh ialah kita seharusnya menghormati dan melayan tetamu dengan baik. Selepas watak saya memperkenalkan diri, munshi tersenyum kepadanya dan memperlawa watak saya untuk masuk ke rumahnya.